pergi ke desa. Ya, betul. Manalah wujudnya bandar kalau tak ada desa. Orang-orang desa ramai yang ke bandar. Ya, betul. Lagu-lagu Sudirman banyak cerita pasal orang desa ke bandar dan sebagainya. Kita akan bercerita mengenai sesuatu yang cukup menarik yang diberikan ataupun dimajukan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, iaitu Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia. Satu anugerah cukup menarik. Memang cukup menarik sebab kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah anugerah ini ataupun apa maksud di sebalik anugerah ni. Jadi kita bersama dengan tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Selamat pagi. Datuk. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Terima kasih. Itulah tadi saya bercerita dengan Datuk tentang minggu lepas di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah mengadakan anugerah Ilham Desa yang diadakan di Rembau, dan itu merupakan satu anugerah yang kita katakan ditonton ya secara langsung oleh semua. Dan untuk kali ini Datuk, Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia, mungkin Datuk boleh kongsikan bersama kami apakah itu Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia peringkat kebangsaan. Ya, namanya berlainan dengan Anugerah Ilham Desa lah. Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia, boleh dikatakan singkat ADSIM kita panggil, adalah ianya diadakan pertandingan kampung adalah itu untuk dipertingkatkan kesedaran di kalangan kepimpinan kampung tu, dan amalan nak menjagakan kebersihan dan keselamatan keindahan di persekitaran kampung. Jadi dan membentukkan kampung-kampung itu yang bersatu padu dan yang berilmu dan juga berdisiplin lah. Dan program ini adalah yang telah diputuskan di Jemaah Mesyuarat Jemaah Menteri pada tahun 1986 dulu lah. Ya. Baik, kalau mungkin Datuk boleh beri macam mana katakan penjelasan ya mengenai objektif untuk pertandingan ini, dan juga kalau kelayakan kampung-kampung untuk menyertai pertandingan ini. Ya, objektifnya memang kita nak di kalangan kepimpinan kampung, iaitu banyak kita melibatkan JKKK dan JKKP iaitu di mana jawatankuasa tu yang melibatkan mereka yang memimpin di peringkat kampung tu, mereka menjalankan tugas mereka dengan untuk dapat merealisasikan sebuah kampung itu adalah akhirnya menjadi kampung yang lebih tersusun, lebih berdikari, rakyat setempat tu, masyarakat tu jadi menjaga kebersihan dan menjaga, yang penting juga keharmonian masyarakat itu bersatu padu di sebuah kampung. Itu satu objektif utamanya. Dan yang lain tu memang digalakkan juga untuk masyarakat di sebuah kampung itu terlibat juga bagaimana mereka boleh meningkatkan dalam segi ekonomi mereka. Jadi sebagai keseluruhannya memang amat diperlukan peranan JKKP ini. Jadi kampung-kampung terlibat tu semua kampung lah. Kampung tradisional, kampung baru Cina, rumah-rumah panjang di Sarawak dan juga kampung masyarakat orang asli. Semua layak lah. Semua layak. Kita ada sekarang kita ada 4 kategori. Pada awal dulu kita hanya ada 1 kategori semua kampung. Jadi ADSIM ini sejak tahun 1986 dulu telah banyak berubah lah. Evolution boleh dikatakan begitu. Pada mulanya dia dikatakan peringkat hanya pertandingan anugerah desa cemerlang. Lepas tu anugerah yang akhirnya kita mula dalam 2014 ni adalah Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia. Jenamanya pun bertukar. Sudah pula. bertukar. Sejak
kerana kita nak buat penambahbaik kan. Ya. Dan lebih terangkum masyarakat di luar bandar ni. Sebab itu kita ada 4 kategori. Kalau dulu kita hanya 1. Ya. Semua dipertandingkan dalam 1 kategori. Ya. Sekarang kita melihat dari segi keunikannya. Misalnya di Sarawak, kebanyakan kampung-kampung orang Dayak ni mereka duduk di kampung berlainan. Dia berumah panjang, bukan yang rumah-rumah sesuatu yang berasingan. Jadi kita perlu adakan kategori untuk mereka juga. Dan begitu juga kita kena lihat untuk kepentingan masyarakat orang asli dan juga untuk masyarakat yang duduk di kampung baru Cina. Dan kampung tradisi memanglah. Memang lebih ramai lagi, lebih banyak lagi. Datuk, 30 Mei 2015 pada pukul 3 petang Sabtu ini di Kampung Kurong Tengah, Kuala Perlis juga akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Majlis tu nanti bagaimana, Datuk? Majlis tu sebab inilah pertama kalinya. Sebab kita perkenalkan SIM ni pada mulanya tahun 2014, tahun lepas. Jadi tahun ini adalah pertama kali kita adakan penyampaian anugerah. Jadi kita buat besar-besaran di Kampung Kurong Tengah di Kuala Perlis, di Perlis. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan bersama untuk menyampaikan anugerah kepada semua pemenang-pemenang. Lumayan ya hadiah dia. Ya. Jadi dengan ini saya berharaplah penduduk setempat lebih-lebih lagi orang Perlis lah. Sila datanglah berkunjung untuk kita bersama di sana dan melihat bagaimana Kementerian Kemajuan Luar Bandar ini ataupun kerajaan melibatkan ataupun membuat sesuatu untuk kita nak meningkatkan bagaimana kita nak meningkatkan atau membela masyarakat di luar bandar. Baik, Datuk, kalau kita lihatkan hadiah ni memang lumayan. Jadi ia akan diberikan kepada penduduk kampung masing-masing yang memenanginya mengikut kategori masing-masing. Jadi bagaimana pula duit ni akan digunakan ataupun hadiah ni akan digunakan untuk memanfaatkan kampung mereka? Kita bagikan hadiah 2 kategori. Satu je tunai dan dia akan guna terpulang kepada JKK dan JKP bagaimana dia nak gunakan. Memang kita dah siap untuk digunakan dengan sebaik-baiknya lah. Dan ada juga kategori anugerah tu hadiah tu sebagai untuk projek ekonomi mereka. Jadi 2 kategori kita bagi untuk merangsang lagi ekonomi untuk pelancongan ke apa ke, Datuk. Mungkin juga, Datuk, kita ada terbaca juga ini merupakan salah satu daripada agenda utama Gerakan Daya Wawasan atau GDW. Itu adalah antara inisiatif ataupun kita katakan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Bagaimana Datuk melihat sebagai gerakan ini sebagai salah satu daripada usaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga untuk memastikan agar kampung di Malaysia ni menjadi sesuatu yang boleh kita banggakan? Ya, betul. Memang itulah tujuan kita. Sebab tu kita gunakan istilah gerak. Kita menggerak mereka, dari mereka yang memimpin juga yang dipimpin di kampung-kampung tu. Sebab semestinya ada kerjasama dan kesinambungan di semua pihak ataupun stakeholders boleh kita katakan. Sebab itu istilah gerakan daya wawasan tu memang satu-satunya program dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar tu sejak dulu kita utamakan. Sebab kita dah tahu dengan kaedah ini kita agak berjaya lah untuk membantu masyarakat di luar bandar. Dan anugerah Desa Sejahtera Satu Malaysia adalah satu daripada yang banyak yang ada yang diberikan kepada kita ada anugerah Iram Desa untuk kita berteraskan kepada kreativiti dan inovasi. Kita ada Rural Business Challenge yang sebahagian daripada program gerakan daya wawasan desa tu. Jadi yang untuk kita sasar kepada golongan belia lah dari usia 18 ke 40 tahun. Jadi di mana mereka ni kita galakkan berkecimpung dalam keusahawanan di desa ataupun di luar bandar.
Dan Ini memberi harapan, pelbagai lagi yang ada. Memberi harapan kepada mudi-mudi ya. Memang itulah harapan kita. Bagus. Baik, Datuk, kalau kita lihat kan ya, seperti yang dikatakan oleh Datuk tadi, dalam ADS 1M ni ada 4 kategori. Ya. Mungkin Datuk boleh beri kita penjelasan mengenai 4 kategori ni. Maksudnya berapa ramai kampung yang telah terlibat untuk tahun 2015 ni kalau dibandingkan dengan sebelumnya? Ini pertama kali kita pecahkan kepada 4 kategori. Dari kita perbandingan dia tak sama lah. Jadi, tapi saya boleh bagi tahu untuk kategori kampung orang asli, daripada keseluruhannya terdapat 852 kampung, kerana 6 buah kampung. 852 kampung? Semua kampung orang asli, tapi yang sudah sampai ke peringkat akhir ini 6 buah kampung yang bertanding untuk mendapat anugerah. Jadi kampung baru Cina keseluruhannya 607 buah kampung. Jadi kita dapat 11 buah kampung yang bertanding untuk dalam kategori ini. Dan untuk Rumah Panjang khusus pada negeri Sarawak lah, ada 1,187 buah rumah panjang. Jadi kita ada 9 buah yang bertanding ke peringkat akhir ini. Dari kampung tradisi, daripada 15,895 buah kampung, jadi 14 buah kampung yang bertanding pada peringkat akhir. Jadi ramailah, banyaklah. Banyak yang bertanding untuk mendapatkan anugerah sejahtera, anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia ya. Bagus. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan harapan terakhir Datuk untuk program kali ini. Bagaimana kata-kata akhir daripada Datuk, apa yang boleh kita kongsikan kepada penduduk, khususnya penduduk di luar bandar? Ya, harapan kita, harapan Kementerian Kemajuan Luar Bandar, juga harapan kerajaan lah, agar dengan adanya program-program sebegini, kerajaan sesungguhnya memberi peluang kepada penduduk-penduduk di luar bandar untuk mereka ni boleh mengangkatkan ataupun meningkatkan di tahap ekonomi dan juga keselesaan dan kebahagiaan mereka duduk di luar bandar. Jadi banyak terpulang kepada mereka juga sebagai stakeholders, yang utamanya mereka ni kepimpinan mereka. Betul. Walaupun kita ada sistem, kita buat nasihat dan sebagainya, tapi lebih juga bergantung kepada diri mereka sendiri. Dan juga yang dipimpin. Itu peranan mereka itu pun penting juga. Kalau dia tak bagi kerjasama kepada ahli-ahli JKK mereka, bagaimana kita nak buat, misalnya kita nak buat satu program gotong royong, bagaimana kita nak jayakan program itu kalau tak ada kerjasama. Jadi semuanya dasar ini baik, dan kita melihat sedalam-dalamnya program-program ini memang kalau kita kendalikan dengan terbaik, memang dapat membantu mereka. Tapi baik. Terima kasih Datuk. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalingi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Satu perkongsian yang cukup menarik sempena Anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia pada 30 Mei Sabtu ini di Kampung Kurung Tengah, Kuala Perlis, orang Perlis. Datang ramai-ramai untuk menyaksikan penyampaian hadiah yang akan dirasmikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.